Pagi ini kita akan bincang satu tajuk yang baru, muka surat 160, iaitu Tadarus Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Ini masih lagi dalam bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bergabung dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan pakai buku Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah ataupun diterjemahkan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan sebuah buku susunan Dr. Haifah binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini ada 18 bab disusun dalam kategori yang berbeza. Kita dah pun sampai kepada bab ke-9, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan membaca Al-Quran. Kita dah pun selesai topik yang pertama dalam bab yang ke-9, bab ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang tanda mat dan waqaf. Muka surat 155. Dan pertemuan terakhir kita pada 17 Ogos yang lalu, agak lama, 28 hari kita tidak bertemu disebabkan program-program yang tak dapat nak dielakkan. Pada 24 Ogos, kita dah maklumkan kita terlibat dengan mesyuarat untuk pembinaan masjid baru di Kota Sas bersama dengan Yang Mak Mulia Tengku Panglima Raja. 31 Ogos kita tangguhkan kelas kerana Bandar Kuantan ni tuan-tuan perempuan tak boleh masuk pun kalau panggil datang sebab banyak perarakan sedang dibuat. Dan pada minggu lalu tak dapat nak diadakan kerana Jabatan Agama Pahang ada lawatan benchmarking atau penanda arasan di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Hari ini pun patut tangguh kalau tuan-tuan tengok ramai pegawai Jabatan Agama ini, kita ambil ada kursus hari ini. Tapi sebab kursus tu buat di Masjid Negeri, saya larilah sekejap. Mana kerja kan, itulah gayanya. Pagi ini kita akan bincang satu tajuk yang baru, muka surat 160, iaitu Tadarus Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Ini masih lagi dalam bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kita lihat hadisnya, muka surat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin min Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair min rihil mursalah. Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemurah dalam perkara kebaikan. Dan sifat pemurah baginda semakin memuncak ketika Ramadan. Ketika Jibril menemuinya pada setiap malam Ramadan, Rasulullah SAW selesai mengulangi
ataupun bertadarus Al-Qurannya kepada Jibril. Apabila Jibril menemuinya, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini popular, tapi yang kita garis bawahkan adalah perkataan malam Ramadan dengan perkataan bertadarus. Yang itu jadi poin perbincangan kita pagi ini. Mari kita lihat kata tuan kitab. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, hadis ini mengandungi ajakan supaya bertadarus Al-Quran. Menurut ulama, melalui hadis ini terkandung perintah membaca Al-Quran. Ia merupakan perbuatan sunat bagi setiap orang mukmin, kerana amalan ini memberikan banyak faedah dan kebaikan. Rasulullah SAW mengulangi bacaan Al-Qurannya kepada Jibril, kerana Jibril datang kepada Allah daripada Allah dan sebagai perantara Allah. Jibril merupakan guru yang terbaik kepada Nabi SAW dari segi bacaan huruf. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama, yang kita kena faham dulu, Jibril memang kerap jumpa dengan Nabi. Bila Jibril kerap jumpa dengan Nabi, menyebabkan Nabi ini terpaksa berada dalam keadaan wangi sokmo. Ini pelajaran untuk kita lah. Apa sebab? Kerana Nabi ini dia kena jaga daripada benda yang Jibril tak suka. Dan antara Jibril tak suka adalah fa'inal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, para malaikat akan terganggu dengan bauan yang terganggu juga anak-anak Adam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi malaikat tak akan datang di satu tempat yang ada bau yang kita pun tak suka. Apa contoh bau-bauan yang ada orang tak suka? Contoh rokok. Maka seorang yang nak sentiasa dapat rahmat, sentiasa dinaungi malaikat, dia kena jauh benda hak berbau begitu. Sebab rokok mungkin disukai oleh perokok, tapi bagi orang yang tidak, itu memang perik betul bagi dia. Jadi itu jugalah yang tak disukai oleh malaikat. Apa lagi? Derian. Bagi penggemar derian, memang gemar lah. Tapi setengah orang cannot go. Baik itu masjid, jangan buat majlis kendurian. Tak buat oleh orang. Masjid pula buat kendurian. Ngaji di mana? Benda-benda yang berbau menyebabkan malaikat tak datang. Baik itu Nabi pernah dalam satu riwayat, ni agak kelakar juga, tapi menjadi sebab kepada turunnya satu ayat. Ni cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash wa yamkuthu 'indaha. Nabi kan dia isteri ramai, jadi dia bergilir antara isterinya, hari ni isteri ni, esok isteri ni, lusa isteri ni, dia bergilir. Kata Aisyah, saya cam tabiat Nabi. Bila dia sampai giliran tidur di rumah Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Nabi, Zainab ni selalu beri Nabi makan, ada satu benda dia macam madu. Dia bagi madu kepada Nabi. Jadi kata Aisyah, bila Nabi pergi rumah Zainab, Zainab bagi minum madu macam-macam. Bila balik semula giliran ke rumah Aisyah, Aisyah akan mengusik Nabi. Kata Aisyah, akalta maghafir? Inni ajidu minka riha maghafir. Kata Aisyah, awak makan buah maghafir ke? Maghafir ni macam buah getah. Dia buah yang berbau. Buah yang baunya tidak sedap. Macam kita kedah lah agaknya gitu ya. Jering tahan lagi, kedah. Saya bau maghafir daripada mulut awak, kata Aisyah pada Nabi kita. Nabi kata, la, walakini kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash. Tak, kata Nabi, saya minum madu ya. Aisyah saja ngusik. Madu apa bau begini? Sampai sini bau. Kan madu expired. Bau kuat, kata Aisyah. Apa jawab Nabi? Falan a'udu lahu. Tak apalah, aku takkan minum madu dah lepas pada ni. Ini hadis riwayat Bukhari. Tiba-tiba turun ayat Quran surah At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik
Wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kenapa kamu haramkan benda yang aku halalkan? Adakah engkau tabtaghi mardata azwajik? Adakah kamu takut bini? Direct je bahasa Quran. Tabtaghi ini mencari marda, keredaan zaujah, isteri. Kamu nak cari redha isteri? Bahasa mudah, takut bini ke? Sampai tak makan madu ni. Wallahu ghafurur rahim. Aku maha pengampun, aku maha penyayang. Makan sajalah. Aku halal yang keharam ke tu ngapa? Rupanya Nabi ni main di Aisyah. Punyalah Nabi sensitif tentang benda-benda yang berbau. Tapi kenapa dia sensitif? Kerana dia on call 24 jam untuk bertemu dengan Jibril. Maka menjadi pelajaranlah untuk kita hari ini. Kalau nak sentiasa dalam naungan rahmat, perlindungan Allah menerusi malaikat-malaikatnya, sentiasalah berada dalam keadaan harum, wangi. Baik, kita tengok apa lagi Tuan Kitab mengatakan. Kita digalakkan mengulang bacaan dengan orang yang dapat membantu kita melancarkan dan memahami Al-Quran. Melalui cara ini, bacaan akan menjadi semakin baik, benar, dan inilah dituntut sebagaimana Nabi SAW bertadarus bersama dengan Jibril. Jadi Quran ni tuan-tuan, bila kita membacanya dengan tadabbur, kita akan rasa macam kita bercakap dengan Allah. Itu rasanya. Bagi tuan-tuan puan-puan yang selalu membaca Quran, sampai satu peringkat kita rasa memang Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Baik itu kata Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, salah seorang daripada Wali Songo, dia mengatakan salah satu cara nak mengubat hati, kaping pisan maca Quran lan maknanya. Bacalah Quran dengan mentadabburkan maknanya. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia ni pemimpin. Dia tak dan nak ibadah banyak macam ulama-ulama ni. Tapi dia tetap beribadah atas kemampuan dia. Dia baca Quran, tidaklah sampai khatam setiap malam, tidak. Tapi sebab dia tadabbur, dia baca 4 ayat saja, dia pensan lah. Umar bin Abdul Aziz. Pernah dia membaca surah As-Saffat, ayat 22 sampai 24. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah berfirman pada malaikat, kumpulkanlah semua orang-orang zalim itu bersama dengan anak bini mereka, kumpulkan depan aku. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan sekali orang-orang yang menzalim, yang tidak menyembah aku. Aku akan bawa mereka semua ke neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan suruh mereka tunggu, kerana sesungguhnya mereka akan disoal satu persatu. Umar bin Abdul Aziz, dia baca ayat ini, pensan dia. Sebab dia rasa tanggungjawab besar. Maknanya kalau ada di kalangan rakyat aku nanti, dia nak mempersoalkan aku sebagai pemimpin. Dia lapar, dia susah. Sedangkan pemimpin senang, pemimpin ialah menunjukkan kesenangan ke keluarga, dia kaya dan bagai, tapi rakyat susah. Dia akan persoalkan aku. Dan aku akan berdiri di hadapan Allah, jawab satu persatu. Pensan dia, takut dia. Terus pensan. Sebab itu Quran ni ditadabbur. Nabi bila baca dengan Jibril, kadar tadabburnya tinggi. Dia rasa sampai ke jiwanya bila dia membaca dengan Jibril. Sebab itu tadabbur ni mustahak. Kita tak nak kita jadi macam burung kakak tua saja. Memang berpahala baca Quran ni. Sebut huruf alif betul pun pahala. Tapi kalau tadabbur ada kemanisan. Contoh, kalau kita membaca Quran ketika kita diuji. Kita diuji dengan macam-macam masalah. Masalah anak tak dengar kata, suami malas ke masjid, menantu sombong, macam-macam masalah dalam kepala kita. Kita pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apalah banyak sangat ujian untuk aku. Sakit lagi, kawan-kawan aku umur sama sekarang tak ada pun sakit serupa ini. Kita mengeluh. Cuba kita selok surah Al-Ankabut ayat 2-3. Allah sedang bercakap dengan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira aku akan biarkan saja kamu mengaku kamu percaya pada aku tapi aku tidak uji?
Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Aku dah uji orang-orang sebelum kamu. Jadi di saat kita bertanya kepada Tuhan, ya Allah, why me? Why me, ya Allah? Why me? Tuhan bertanya, why not? Why not? What's the problem? Kenapa aku tak boleh uji engkau? Ini kalau tadabbur. Sama juga ketika kita bertanya, ya Allah, bilalah aku ni nak dapat naik pangkat, ya Allah, benda-benda yang aku idam-idamkan tak dapat lagi, ya Allah. Ya Allah, bilalah aku nak dapat datuk, ya Allah, nak matilah aku ni tak dapat selempang datuk lagi ni. Ya Allah, bilalah aku ni nak naik grade 54, ya Allah, bilalah, ya Allah, ya Allah. Buka Quran, Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu tapi ianya baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu selok sangat suka sesuatu tapi benda tu tak molek untuk kamu. Mudah kan? Kita tadabbur. Oh, rupanya Tuhan tak bagi naik pangkat sebab awak pemalas. Esok dah naik pangkat 54, awak kena pergi kursus siang malam. Kejap ke Intan, kejap ke IB. Hari-hari kursus. Awak tu potongan pemalas, tak sesuai. Ketika kita tanya, ya Allah, ngapalah ujian untuk saya berat, ya Allah. Ada nak dapat anak dah lah payah, dapat anak-anak pula OKU. Apalah nasib saya, ya Allah. Allah jawab dalam Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan berikan beban berat kepada seseorang melainkan aku dah sukat kemampuan orang itu. Maknanya aku takkan beri engkau anak OKU kalau engkau tak kuat. Ada beberapa minggu lepas ada satu kejadian di sebuah klinik di Batu Pahat. Ada seorang ibu, dia bawa anaknya. Anak ini kena cerebral palsy. Cerebral palsy, anak dia dah besar, umur 13 tahun. Atau lebih spesifik lagi, anaknya kena spastic quadriplegia cerebral palsy. Quadriplegia ni, kedua tangan dan kaki dah tak boleh pakai. Dia tak boleh berfungsi. Yang duduk sengit dalam stroller tu kan. Itu dia panggil cerebral palsy. Cerebral ni duduk pada otak. Jadi dia bawa anak dia pergi klinik. Tolak stroller. Orang dalam klinik ni, ibu mengandung ada apa semua. Semua nak pandangkan anak dia, semua ngelok ke tepi. Tiba ada sepasang suami isteri ni, suami dia pergi sahun ke makcik kok ni. Kok bolehlah anak ni jauh sikit. Apa pula? Takut berjangkit. Jangkit apa? Cerebral palsy mana berjangkit? Tak apalah, saya takut kenan. Isteri saya mengandung. Orang Melayu kan takut kan kenan. Takutkan kenan ni semua orang mengandung. Apa ibu tu jawab? Ni perempuan kena pegang jawapan ini. Encik, orang macam encik, Tuhan tak akan bagi anak macam ni. Sebab encik ni lemah, lembek, dok setarang barah. Tuhan tak akan bagi potongan macam encik. Asalah risau. Tuhan akan bagi ujian pada orang yang kuat macam saya je. Lembek-lembek macam kamu, cak ayam ni, asalah takut. Tak ada nak kenal-kenalnya. Senyap budak tu. Artinya, kita akan diuji mengikut kekuatan kita. Kalau tak kuat, tak kuatlah. Jadi perempuan kalau suami nikah seorang lagi ke apa, osalah macam apa nak jadi nak. Kalau perempuan tak kuat, Tuhan tak akan uji. Sukalah dia orang mendengarnya. Tak apalah ustaz. Saya tak kuat je lah kalau gitu. Cuma sekarang ni ada satu pesen tadabbur Quran. Ada orang dia buat satu amalan, dia beristikharah dengan Quran. Ini pesen baru. Contoh dia ada masalah harta ke, anak-anak nak harta ke, masalah duit ke, masalah kerja ke, macam-macam lah masalah suami isteri ke. Dia nak dapat keputusannya daripada Allah. Jadi dia pegang Quran. Ya Allah, aku ni ada masalah ni, kau tunjukkanlah macam mana aku nyelesaikan masalah aku. Dia belik Quran, pak, dia buka secara random. Lepas tu dia pun tengok ayat. Kenalah nasihat ni pada aku. Ada orang buat begitu. Yang ni kita kena sama-sama ambil perhatian. Perbuatan tersebegitu dia panggil at-tafa'ul. Tafa'ul ini ialah perbuatan menggunakan Quran yang untuk kita nak dapatkan manfaat cara selain daripada yang agama ajar. Kata Imam Al-Alusi,
al-istikharah bil Quran wa yasammunaha tafa'ulan walahum fiha kaifiyatun syata wa zahiru an dhalika mimma la dalil ala masyru'iyyatih. Istikharah dengan Quran ini atau juga dipanggil dengan tafa'ul, terdapat pelbagai cara, tetapi jelas perkara ini tidak ada petunjuk dalil tentang pensyariatannya. Dia sejarah orang istikharah dengan Quran ni, dulu ada sesetengah bijak pandai, ketika dia nak memusafir di lautan, dia akan buka Quran secara rawak. Jadi secara kebetulan, bila dia buka Quran, terpapar pada halaman itu ayat supaya dia meninggalkan lautan. Contoh dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 24. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang, kerana sesungguhnya yang mengejarmu itu tentera yang akan ditenggelamkan. Jadi disebabkan dia buka random, dia jumpa ayat tinggalkanlah laut, watrukil bahra itu, dia tak jadi musafir. Dan dia pun cancelkanlah pelayaran dia itu. Jadi para ulama berpandangan, kalau dulu menurut mazhab Syafi'i, bertafaul atau melakukan istikharah menggunakan Quran adalah perkara yang makruh. Fakta ini seperti mana yang disebut oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli atau Ar-Ramli Al-Kabir di dalam Hasyiah yang menukilkan satu pandangan daripada Ad-Damiri, katanya qala Ad-Damiri wa amma akhzul fali minhu fajazama ibnul Arabi wa Turturshi wal Qurafi wal Malikiyun bitahrimih wa abahu ibn Battah minal Hanabilah wa muqtada mazhabina karahatuhu. Kata Imam Ad-Damiri, melakukan al-fa'al, iaitu mengharapkan kebaikan terhadap sesuatu daripada Quran, maka Ibnu Arabi, At-Turtushi dan Al-Qurafi dari mazhab Maliki memutuskan haram. Menurut Ibnu Battah dari kalangan mazhab Hambali harus. Sedangkan dari kalangan mazhab kami Syafi'i adalah makruh. Ini boleh rujuk dalam Hasyiatul Ramli Al-Kabir ala Asna' Matalib fi Syarah Raudhut Talib. Sebab itu Syekh Atiyah Saqar dalam fatwanya menyebut, wa hadza kulluhu lam ya'ti khabar sahihu bijawazih. Istikharah menggunakan Quran tidak terdapat khabar yang sahih yang membenarkannya. Wal istikharatu syar'iyyah ma'rufah wa hiya salatu raka'atain thumma du'a ba'dahuma bid-du'a'il ma'ruful warid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana istikharah ada disyariatkan secara spesifik SOP-nya, iaitu Nabi ajar betul, lakukan solat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah yang juga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, kalau ada orang guna kaedah metod itu untuk nak istikharah menggunakan Quran, pada pandangan kita abaikan. Jangan marah ke dia. Dia yakin dengan cara begitu, tapi kita yang mengaji ni kita faham ada cara yang lebih spesifik dan sangat murni diajarkan oleh Nabi. Sembahyang sunat istikharah namanya, 2 rakaat, dan ada doa pula untuk istikharah itu. Baik, balik kepada tadarus ni tadi ya. Hadis ini turut memberi pelajaran lain, iaitu tadarus Al-Quran ketika malam hari lebih baik berbanding ketika siang. Itu yang saya suruh garis bawahkan perkataan malam itu ya. Ini kerana tadarus Nabi SAW bersama Jibril berlaku pada waktu malam hari. Waktu malam dikatakan lebih tenang dan menjadikan hati untuk lebih fokus berbanding ketika siang. Selain daripada itu, disyariatkan tadarus Al-Quran secara berjemaah. Ia adalah amal saleh meskipun di luar bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran mendatangkan banyak faedah kepada yang baca maupun yang membetulkan bacaannya. Tadarus Al-Quran boleh dilakukan lebih daripada 2 orang. Melalui cara ini, masing-masing dapat mengambil faedah daripada yang lain, saling memotivasikan diri untuk terus membaca dan saling menegur bacaan di antara satu sama lain. Ada di bawah tu baginda kebiasaannya solat dan tidur dengan jarak. Yang ini adalah hadis Ummu Salamah yang kita pernah baca muka surat 157.
Tak ada apa tu ya. Baik, balik kepada tadarus ini ya. Dia metod belajar Al-Quran ini, dia ada beberapa metod. Metod yang pertama adalah as-sima' min lafzi syekh. Kita mendengar langsung daripada seorang guru. Maknanya puan-puan, tuan-tuan yang datang hari-hari ke masjid negeri, datang dengan belajar dengan guru kita, ustaz kita di belakang, kita panggil Ruwaq Ahmadi. Ini untuk makluman pada yang tak tahu, masjid negeri, kita siang hari, pagi sampai tengah hari, kita ada guru yang mengajar di, kita panggil guru tiang, tiang di belakang, yang kita namakan Ruwaq Ahmadi. Ruwaq ini dalam bahasa Arab makna lobby. Ruwaq Ahmadi, Ahmadi itu Masjid Ustaz Ahmad lah. Jadi kita memang mengalu-alukan hadirin hadirat datang untuk semak Quran. Metulkan Fatihah ataupun nak, ialah yang asas-asas sajalah. Kalau nak taranum beri-beri itu kena pergi kelas betul. Untuk kita nak melazimkan Quran. Tiap-tiap hari kita ada di sini dan ianya adalah percuma. Jadi tuan-tuan datang, as-sima' min lafzi syekh. Itu cara belajar Quran. Mesti mendengar langsung daripada guru. Sama juga tuan-tuan puan-puan yang datang belajar agama atau belajar Quran di masjid negeri tiap-tiap petang ataupun malam, sama sajalah. Dia tak akan sama kedudukannya dengan kita belajar cara YouTube. Belajar dengan YouTube atau belajar online, Google Meet ke StreamYard ke apa ke, boleh, tapi dia barakahnya kurang. Sebab dengan guru, dia boleh kita dengar dengan lebih jelas dan dia pun boleh memperbetulkan kita. Online memang interaksi, tapi kalau lain molek. Kalau lain tak molek, gambar gegar-gegar. Ada masa ustaz tu gambar kipas daripada mula sampai habis, tak nampak ke muka, rupa handphone jatuh. Tak tahu mana muka ustaz dalam kamera. Banyak masalah. As-sima' min lafzi syekh. Dia mesti dengar, tengok pergerakan cara bacaannya. Ini cerita belajar Quran. Ceramah lain. Ceramah YouTube ke Facebook live tak ada masalah. Ngaji Quran, dia kena as-sima'. Sebab itu orang yang pergi untuk mendengar Quran ataupun memperbetulkan Quran, yang ini yang masuk dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh satu jalan untuk nak mengaji satu ilmu, Allah mudahkan nanti jalan untuk dia ketika ke surga nanti. Kenapa dipermudahkan? Sebab akhirat ini gelap. Kiamat adalah kegelapan. Jadi dalam gelap kita meraba. Orang beriman ada cahaya. Tapi cahayanya tengok amalan. Ada orang cahaya besar lighter nak berjalan macam mana? Setakat suluh kaki lepas, depan tak nampak. Ada orang cahaya besar lah, besar Bukit Pelindung. Itu mungkin banyak sedekah, banyak apa. Kecilan ni kecil lah. Itu pun kejap padang, kejap nyala, kejap padang. Nak jalan macam mana? Tapi untuk orang yang man salaka tariqan, yang cari jalan nak menuntut ilmu, Allah bukakan jalan untuk dia pergi ke surga esok. Dan Nabi sambung, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Mana-mana orang yang berkumpul dalam sebuah rumah Allah, masjid lah maknanya, kemudian dia membaca Quran ataupun dia mendengar Quran dan dia mempelajari sesama mereka, yatadarasuna, dia sama-sama dia, Allah akan turunkan kepada kumpulan itu sakinah, ketenangan. Problem banyak mana pun dia diberikan ketenangan. Duit tak ada tapi tenang. Malam tidur tak payah makan ubat. Ada orang duit banyak, projek banyak, nak tidur telan ubat. Sampai pukul 4 pagi, celik-celik mata tak boleh tidur. Tak ada ketenangan. Kita tengah ceramah boleh tidur. Bayangkanlah. Punyalah nikmat tenang Tuhan bagi. Itu bagusnya datang majlis ilmu, dia ada barakah dia. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tu Nabi sebut, yatadarasunahu. Tadarus ini maknanya interaksi. Kalimat darasa yudarisu daripada pola bahasa Arab fa'ala, maknanya lil musyarakah baina isnain. Satu kata kerja yang memerlukan interaksi antara dua orang. Ini bacaan Quran terbaik. Jadi kalau tuan-tuan nak baca
Ikut sunnah ni kita sebut sunnah. Yang terbaik kena sparring. Kena ada geng. Seorang okey, tak ada masalah. Kata salah ke seorang? Tak. Yang terbaik sparring. Ajak kawan baca sebaris, kita sebaris baca. Yalah jaranglah, lama pun sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang dah tak boleh buat. Dengan suami isteri ke, kalau suami rajin lah, biasanya pemalas belaka nak baca, harap kita semua. Tak apalah masa ni, doa lah bagi lembut hati. Sebab itu disebutkan dalam hadis tadi, kana ya'rudu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam Quran kullu amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Jibril dia datang baca Quran dengan Nabi setiap tahun sekali khatam. Datang khatam. Dan ketika Nabi diwafatkan, mereka khatam Quran 2 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Jibril memang amalan dia akan khatamkan Al-Quran setahun sekali bersama Nabi, khususnya pada bulan Ramadan. Jadi satu sunnah kita dah kena dapat lakukan mudah-mudahan. Bulan Ramadan khatamlah Quran. Dia bukan adat. Kalau orang kata ni adat tak, bukan adat, ibadat. Nabi khatamkan Quran pada bulan Ramadan. Bulan lain. Ini cerita bulan Ramadan lah. Ramadan Nabi khatamkan, dan Nabi bukan khatam baca seorang, bertadarus. Tapi macam kita sekarang tadarus buat bulatan 5-6 orang, saya ingat bukan tadarus, tak derah banyak, derah baca. Nak kerja kemoreh, benda tak tahulah. Macam tahun lepas musim PKP, kerja ketutup pintu pukul 10. Kelang kabut je baca belaka-belaka. Di tahun ni mudah-mudahan insya-Allah tahun depan okey kita baca elok-elok lah ya. Slow-slow. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, al-qiraah 'alal syekh. Seorang yang mengaji Quran, dia mesti membaca di hadapan guru. Dia mesti berguru. Sebab itulah dalam sejarah Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun. Darjah 1. Siapa sangka? Tuan-tuan selalu dengar hadis daripada Ibnu Abbas, tuan-tuan perempuan mesti bayangkan dah tua agak orang. Tak. Masa Nabi wafat dia tingkatan 1. Tapi berapa banyak dah hadis tuan-tuan dengar daripada Ibnu Abbas. Itulah bab kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalaulah Ibnu Abbas ni menyamai usia kami, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu nak berlawan ilmu dia walaupun hanya 1/10. Apa sebab? Ibnu Abbas ni dia ada satu tabiat. Bila dia dengar berita ada satu orang sahabat dengar satu hadis, dia akan pergi jumpa dengan sahabat itu. Katalah dia sampai ke rumah, anak dia beritahu abah tengah tidur. Ibnu Abbas akan tunggu, dia takkan kejut. Sampailah tuan rumah ni bangun, anak kata abah tu ada Ibnu Abbas datang. Lah ngapa tak khabar? Ni kan saudara Nabi. Biar berdiri gini. Lepas tu sahabat ni akan kata, kenapa tak beritahu datang nak benda tuan? Saya dengar tuan ada hadis. Nak dengar sikit hadisnya. Kata Allah, kalau tunggulah maghrib kan jumpa di masjid, saya berilah. Tak payahlah datang susah-susah begini. Apa jawab Ibnu Abbas? Jangan. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Jangan. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu bukannya dia datang ke kita, tapi kita yang mesti pergi dekat dia. Sebab itu dulu tak ada satu kerjaya namanya penceramah ni, tak ada. Kulu, Kilip, ceramah ke Johor, ke Perak, ke Pulau Pinang, tak ada. Dulu orang Pulau Pinang nak ngaji datang ke Pahang. Datang ke masjid negeri, 1 bas, 2 bas. Tak ada pasal ceramah lagi tempat dia lah, jauh minyak mahal, jen lagi, karok bentum, serabut, nak datang. Dulu lah, tapi sekarang ni orang jadi trend untuk nak ilmu tu datang kat tempat dia. Dulu tak. Dulu awak pergi ngaji. Macam kita malam ni, poran Tok Kupaloh. Tuan-tuan perempuan akan dengar bagaimana hebatnya orang-orang Pahang dulu. Dengar Tok Kupaloh ni orang alim sah, dia pergi beramai-ramai. Ikut sungai, ikut taman negara tu. Ikut Temeling, bayangkan. Dia nak belajar dengan satu orang alim. Tak payah Tok Kupaloh datang ceramah ke Kuantan pun. Orang Kuantan pergi ke sana. Dulu cara al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Baru berkat. Sebab itu never late to learn. Tak ada istilah terlalu lambat untuk nak mengaji. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia masuk Islam umur 60.
Berapa banyak hadis Abu Hurairah tuan perempuan baca? Dia masuk Islam umur 60, dia meninggal umur 78. Dia masuk Islam agak akhir, iaitu sekitar tahun ke-7 Hijrah, masa perang Khaybar. Dan dia sempat hidup dengan Nabi 4 tahun je. 4 tahun saja. Tapi dia mampu riwayatkan 5,374 hadis. Warga emas. Artinya, it's never too late to learn. Tak ada istilah, tak ada lah saya nak pergi ngejar-ngejar ilmu, tak ada lutut dengan sakit dengan apa. Ambil semangat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, etika kita mengaji Quran ini adalah al-munawalah. Al-munawalah ni pemberian simbolik kepada guru oleh murid. Murid memberi sesuatu yang simbolik kepada guru, ataupun guru beri pemberian simbolik daripada guru kepada murid. Baik itu nanti malam karang tuan-tuan perempuan boleh tengok. Cicik dia akan datang berforum di sini. Cicik Tok Kupalo. Nanti dia akan bawa beberapa peninggalan-peninggalan moyang dia. Termasuklah juga beberapa peninggalan Tok Kupalo yang disimpan oleh anak-anak muridnya di Pahang. Khususnya di Cenong. Tuan akan tengok nanti ada tempat letak serban. Maknanya Tok Guru tu sayang ke dia, dia berikan ke anak murid. Anak murid yang terpilih saja, bukan semua. Yang reti bahasa, yang taat, yang buat homework, yang banyak tanya. Hak pemalas-pemalas dia tak bagilah. Hak rajin-rajin. Jadi kalau kita mengaji dengan satu orang, biasanya ada al-munawalah, pemberian simbolik naskah oleh guru itu kepada murid kesayangan dia. Itu munawalah. Jadi kepada guru-guru yang mengajar Quran, kalau rasa anak murid tu bagus-bagus, berilah hadiah ke anak murid. Biasanya anak murid beri hadiah ke guru, itu yang paling banyak. Beli kain macam Melayu lah, macam-macam. Dia guru tu kena juga belikan hadiah untuk anak murid. Yang keempat, Al-Kitabah. Al-Kitabah ni penulisan, notes atau apa-apa untuk jadi kenang-kenangan pada murid dia. Dan yang kelima, Al-Wasiyah, wasiat. Wasiat. Semua kaedah yang saya sebutkan ini dalam metodologi pengajian Quran, dia panggil talaqi musyafahah. Metod talaqi musyafahah. Baik itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa innaka latalaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau wahai Muhammad bertalaqi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Suratul Namal ayat yang ke-6. Maka Nabi sendiri pun bertalaqi. Kita sebut tadi bertalaqi dia dengan Jibril, bertadarus pula pada setiap kali bulan Ramadan. Dan Allah ada mengabadikan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19 satu kejadian ketika Nabi bertalaqi dengan Jibril. Allah rekodkan peristiwa itu nak memberikan suatu panduan pada kita, mu jangan buat begini. Dulu Nabi pernah ada sedikitlah Allah Ta'ala tegur. Apa yang Allah Ta'ala tegur? Ini surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan, maka kamu gerakkan lidahmu membaca sebelum selesai dibacakan kepadamu. Maka jangan buat begitu. Allah tegur. Mana Nabi kita ketika Jibril masa tu membaca contoh wadduha wal, dia pun dah wadduha dah. Mana Jibril tak habis lagi baris. Patut wadduha wal laili idza saja. Barulah Nabi baca wadduha wal laili. Nabi excited. Sebab tu la tuharrik bihi lisanak. Janganlah kau gerakkan lidah engkau sebelum Jibril selesai membaca. Dengar dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kerana kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka apabila telah sempurna bacaanmu oleh Jibril, maka bacalah mengikut cara bacaan dia. Thumma inna alaina bayana, kemudian
sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan untuk menjelaskan isi kandungan ayat itu. Ini dirakamkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. Artinya Nabi ada proses talaqi. Ada masanya dia tercepat sikit, Allah Ta'ala tegur, jangan laju sangat, slow sikit. Sorry, slow balik. Ini proses pembelajaran. Ayolah tuan-tuan puan-puan, kita berusahalah untuk membaca Quran dan seterusnya mengkhatamkan Al-Quran. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sebab itu kita kagum dengan kisah para ulama-ulama dahulu. Mereka mampu membaca dan mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh yang luar biasa sekali. Ada yang boleh khatam dalam tempoh sehari pun ada. Ada seorang ulama namanya Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Dia ni ulama besar tabi'in di Kufah. Dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kata Ibrahim An-Nakhai, kana al-aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad biasa mengkhatamkan Quran bulan puasa setiap 2 malam. Ini boleh rujuk kisahnya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Disebutkan juga dalam kitab yang sama, di luar bulan Ramadan, Al-Aswad akan khatamkan Quran dalam 6 malam. Seminggu khatam. Dan waktu istirahat untuk beliau tidur hanyalah antara maghrib dan isyak saja. Lepas maghrib, dia semayang, dia tidur. Bangun kan, dia semayang isyak, semayang malam, dia mengaji Quran. Ini ulama-ulama dulu. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in namanya Qatadah bin Da'mah yang juga merupakan salah seorang murid daripada Anas bin Malik. Beliau ni sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan begitu faqih atau faham tentang perselisihan ulama dalam bab tafsir. Hingga kan Sufyan Al-Thawri mengatakan bahawa tidak ada di muka bumi ini yang setanding dengan Qatadah bin Da'mah dalam bab membaca Quran. Kata Salam bin Abu Muti, kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Qatadah ini dia biasa khatam Quran dalam 7 hari. Bila dalam bulan Ramadan, dia khatam setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia mengkhatamkan setiap malam. Ini boleh rujuk dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid yang kelima, muka surat 276. Begitu juga kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Ini mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia cerita, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadhana 60 khatmatan. Guru saya Imam Syafi'i kata dia khatam Quran bulan puasa 60 kali. 60 kali khatam sebulan. Dan ditambahkan oleh Ibnu Hatim bahawa khatam tersebut dia boleh buat dalam semayang saja. Ini boleh rujuk kitab Siyar A'lamun Nubala jilid ke-10 muka surat 36. Bayangkan Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali. Subhanallah. Luar biasa sekali. Bagi kita tak masuk akal sebab kita pemalas. Kita cak ayam memanglah pemalas. Begitu juga Ibnu Asakir. Ini seorang ulama hadis daripada negeri Syam. Gelaran dia yang terkenal Abul Qasim. Dia penulis kitab yang terkenal, kitab Tarikh Dimashq. Ini buku yang masyhur. Anaknya nama Qasim. Dia cerita pasal ayah dia. Kata Qasim, wa kana muwazzaban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran. Yakhtim kullu jum'ah wa yakhtim fi Ramadan kullu yawm. Wa ya'takif fil manarati syarqiyah wa kana katsirun nawafil wal azkar. Ayah saya dulu orang yang tak tinggalkan sembahyang jemaah dan tak tinggalkan ngaji Quran. Dia biasa khatam Quran setiap minggu. Lebih luar biasanya lagi ketika bulan Ramadan dia khatamkan Quran setiap hari. Dan beliau biasa beriktikaf di Manarah Asy-Syarqiyah, di menara
Dan beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan-amalan sunat dan sangat rajin berzikir. Kadang timbul pertanyaan pada kita, ngapa semua orang ini dia boleh khatam Quran? Luar biasa sekali. Jawapannya kerana mereka ini adalah pencinta Al-Quran. Pencinta Quran. Bila kita cinta kepada sesuatu, kita akan jadi teruja dengan benda itu. Working hard for something we don't care is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kalau kita bekerja kuat untuk benda yang kita menyampah, tu jadi stres. Menyampah sungguhlah. Suarat lagi, suarat Allah menyampah. Berhenti je lah kerja. Kalau suarat malah, kursus malah, bismillah malah, berhenti je lah. Awak tak suka pun. Tapi bekerja kuat untuk benda yang kita suka, itu dipanggil kegairahan. Orang suka kayuh basikal, dia boleh kayuh Kuantan sampai marah. Kita pula jadi heran, kuat betul badan dia, kaki dia boleh, dia minat. Orang minat naik Bukit Belindong tiap hari Ahad sampai ke atas. Kita naik tangga masjid pun, aduh tinggi lah masjid. Macam mana orang boleh panjat Bukit Belindong? Minat. Working hard for something we call love, we love is called passion. Jadi orang-orang ni dulu, dia cinta pada Quran. Orang bila cinta kepada sesuatu, they enjoy the process. Enjoy. Proses mengalami pembacaan, membaca itu adalah sesuatu yang membahagiakan dia. Macam orang minat bola. Orang kalau minat bola, tengok result tak sedap. Dia nak tengok perlawanan itu. Dan kalau boleh perlawanan itu dia nak tengok depan mata. Macam tengok Terengganu lawan JDT misalnya. Tengok dalam telefon dia tak lawah. Dia kalau boleh ada di Kuala Lumpur. Sekali bersorak. Padahal kalau siapa-siapa menang pun kita tak dapat apa. Jersey selai pun tak dapat. Kita selok je suka. Contoh muka. RM10 pun tak dapat. Tak ada benda dapat. Yang macam ngaji ni ada kat pahala apa semua kan. Tapi kenapa orang boleh buat? Naik bas. Kadang bas kena lempar dengan batu macam-macam. Jam dekat tu gombok lagi. Tapi kenapa? Working hard for something we love is called passion. Kita suka. Tapi kalau tak suka, tak ada. Tak ada. Puan-puan tahu tak Terengganu lawan JDT baru ni? Tak tahu, dia tak cara pun, tak minat. Tak cara. Lantak engkau lah. Lepas tu saya kalau tengok orang bola ni kan, dia ada dia punya selok dia tu, EPL ke, England ke, lah Arsenal lah apa. Dia tak dapat apa pun. Dia nganjing orang ni kalau masuk gua, keluar gua. Gitu. Dia menang, orang tu menang pun dia tak ada dapat duit. Tak ada benda. Dia ada kebahagiaan. Maka begitulah orang kalau dah minat pada Quran. Kalau bagi kita Allah susahnya, macam mana? Oi, pagi petang katalah. Oh, buat kita cak ayam. Dia suka buat kerja yang itu. Ni tak lama lagi kita di Malaysia ada seluruh dunia sekarang akan ada World Cup. World Cup kalau daripada hari ni 14 hari bulan 9 maknanya lagi 67 hari. Maknanya 2 bulan 6 hari lagi. Bagi puan-puan tak minat? Tak minat. Lantaklah Ustaz, World Cup. Aku banyak benda lain nak fikir. Ustaz ingat saya ada masa untuk sakit kepala. Nak mikir World Cup. Bagi tuan-tuan yang minat, memang countdown lah ni. Kita teruja lah sebab kita nak tengok permainan terbaik dunia. Kualiti permainan, kualiti pengadilan, kualiti padang, kualiti teknologi, referee. Kita nak tengok apa yang terbaru. Dia tahun ni World Cup akan berlangsung pada 20 November. 20 November sampai 18 Disember dan akan berlangsung di Qatar. Di Qatar, di negara Arab. Jadi dalam tempoh 28 hari itu memang suami dan anak tuan-tuan dan puan-puan nanti makan bola, tidur bola, baring bola, berdiri bola, melerak bola 28 hari. Kalau kita tak banjir lah, kalau banjir tak dah lah mikir bola-bola ni. Tapi bagi orang minat dia dah atur jadual. Sebab perlawanan mungkin akan main waktu petang ke atas. Jadi perbezaan waktu sebagai kita kena tengok tengah malam juga lah gayanya. Timbul persoalan. Ustaz ni cerita zaman Imam Syafi'i. Mana ada orang lah sekarang Ustaz kuat-kuat macam orang dulu. Ada tak orang sekarang yang boleh khatam Quran sebegitu? Jawapannya ada. Ada.
Ada sekumpulan santri dan juga kiai. Santri ni pelajar dan juga kiai di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Tiap-tiap tahun mereka buat solat tarawih. Solat tarawih tu mereka buat 23 rakaat 8 jam. 8 jam. Kita buat 23 rakaat, start lepas isyak, habis pukul 10 suku. Tak payah buat 23, buat 8 je kita. Habis 9.30, rasa masuk surga sangat dah. Melentah jalan tu rasa langgar dia motor dia mati masuk surga. Baru 8 rakaat. Bayangkan 8 jam, bukan 8 rakaat. Dia semayang 8 jam. Dia start semayang pukul 7 malam, dia isyak dia beza dengan kita waktunya. Dan dia tamat semayang pukul 3 pagi. Bayangkanlah. Apa sebab bacaannya panjang? Daripada rakaat pertama sampai rakaat 20, imam dia baca komplit 30 juzuk. Tiap-tiap malam khatam Quran dalam semayang tarawih. Dan ini berlaku tahun 2021, 2022. Ada orang boleh buat. Tapi masjid tu dia bukan masjid publik. Dia masjid dalam pondok, dalam pesantren. Kalau untuk publik pensan orang ramai khatam 30 juzuk dia khatam. Kita buat satu makrok, kuliah subuh khatam subuh pun lembik lutut lah. Satu makrok je baru, ni pula khatam. Jadi dia masjid tu dia tak terbuka sangat untuk publik. Tapi orang datang lah. Biasanya yang datang ni orang-orang hafiz Quran juga yang niat nak ngulang balik bacaan. Dia dah hafal lama, dia nak ngulang balik. Jangan keliru dengan pondok di Jawa Timur ni, banyak pondok. Ada satu pondok tu, Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Mantanan, Udanamu, Blitar. Yang itu masjid 23 rakaat 7 minit. Itu lain, tu cerita lain tu. Satu rakaat dia buat 18 saat je. Fatihah dia 8 saat. Kita paling laju pun 30 saat. Cuma sebagai penghujung, kita ni, level-level kita sekarang ni, hak tak berapa rajin ni, boleh tak khatam selaju itu? Sehari, sampai sehari 2 kali. Yang ini kita kena kadar ke diri. Sebab itu Imam Az-Zarkashi sebut di dalam kitabnya, pandangan yang terpilih, orang biasa jangan khatam Quran kurang pada 3 hari. Level-level kita ni lah. Dia melihat kepada perbezaan keadaan seseorang dari segi kesungguhan, kekurangan, tadabbur dia, lalai dia dalam bacaan. Sebab itu perkara ini ada diriwayatkan bahawa Sayyidina Osman, dia mengkhatamkan Quran dalam satu malam. Tapi itu level Sayyidina Osman. Begitu juga Imam Syafi'i ke apa, dia level dia lain. Bahkan benda ni ada terdapat petunjuk hadis juga. Ada Nabi berikan sedikit gambaran tentang berapa hari sesuai nak khatam Quran. Ada satu riwayat An Abdullah bin Amr annahu qala, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran. Satu hari ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr. Dia ni pengantin baru kahwin. Tapi isteri dia mengeluh, tak serupa hidup orang kahwin. Sibuk duduk masjid, mengaji, semayang, puasa. Bila nak bermanja-manja Semayang kuat sangat. Puasa kuat, khatam Quran, macam tak kahwin. Dia kuat ibadah. Sampai ke telinga Nabi apa semua. Nabi panggil ajak borak ni. Dia pun tanya, ya Rasulullah, saya ni molek khatam Quran berapa hari sekali ya Rasulullah? Nabi menjawab, fi syahrin. Mau khatam Quran sebulan sekali sudahlah. Ini aqwa min zalika. Sebulan. Saya kurang pada tu saya boleh buat ya Rasulullah. Yuraddidul kalamu Abu Musa wa tanaqusu hatta qala ikra'hu fi sab'in. Dia kata takkan sebulan ya Rasulullah. Koman, saya laju pada tu boleh lagi. Dia terus ulang-ulang lah minta kurang. Sampai Nabi kata ginilah. Iqra'hu fi sab'in. Kamu khatamlah seminggu sekali, setiap 7 hari. Qala inni aqwa min zalika. Saya seminggu sekali pun nothing. Saya kurang pada tu boleh lagi. Apa jawapan Nabi? La yuwaffiquhu man qara'u fi aqall min salas. Kata Nabi, barang siapa yang mengkhatamkan Quran dalam waktu kurang pada 3 hari, biasanya dia tidak akan faham bacaannya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis inilah, ada ulama mengatakan, orang awam macam kita jangan kopoh sangat membaca Quran kurang daripada 3 hari. Fokuskan juga kepada tadabbur,
dan juga kita baca secara bertadarus dengan rakan-rakan kita, insya-Allah ada keberkatan yang lebih. Ya, macam kalau tuan-tuan dah level Imam Syafi'i, tak ada masalah lah, sehari 2 kali khatam. Baguslah ada pesara ni bacalah Quran. Kau tak ngacau orang kerja siang malam kita, baca Quran, khatamkan ya. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Next week insya-Allah kita ada kelas nilai imam besar. Cuma next week tajuk kita ni saya gelarkan Christmas in July. Christmas in July makna tajuk tak sesuai dengan musim. Sebab kita akan cerita sunnah-sunnah bulan Zulhijjah, khususnya sunnah berkaitan haji dan umrah. Jadi tak berapa, tapi okeylah cerita pasal haiwan sembelihan untuk korban. Bolehlah untuk ilmu, okey. Tapi dia lah perasaan kita tu Christmas in July dia panggil. Christmas bulan 7, tak sedap. Saya kira sekadar itu untuk pengumuman. Malam ini dijemput pada hadirin hadirat beramai-ramai. Pesanlah pada kawan-kawan WhatsApp group ke mana-mana. Kita ada forum Melayu Islam Beraja, MIB, siri yang kedua. Dulu siri pertama kita buat Mat Kilau. Siri yang ni kita ambil M tu Melayu, cerita Mat Kilau lah. Malam ni I itu Islam. Jadi kita buat pada malam ni tajuk Tok Paloh, peniup semangat jihad pahlawan Pahang. Panel-panelnya terdiri daripada saya sendiri yang akan berganding sekali dengan Yang Mulia Dr. Engku Ibrahim Engku Wok Zain Al-Aidrus, fellow penyelidik di Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam di UNIZA ataupun KUZA Terengganu. Dia adalah pengkaji Tok Paloh dan dia sendiri adalah cicit pada Tok Paloh bersama dengan barangan. Tuan jangan lupa lepas maghrib kan boleh datang, makan pun kita sediakan lepas maghrib. Minggu depan dia masuk diary ya. Bulan ni sibuk sikit dengan masjid ya. Beritahu ke suami janganlah balik minggu ni ya, bulan ni. Minggu depan 21 hari bulan, hari Rabu kita buat hari kerja je, hari hujung minggu kita keluarga sudah. Minggu depan hari Rabu 21 hari bulan malam, siangnya kita MIB macam sekarang, malamnya kita buat forum juga. Forum bicara pahlawan. Iaitu kita akan mengundang satu orang panel yang tuan-tuan kalau tak pergi rugi. Dalam Malaysia dia seorang saja ada. Iaitu Timbalan Perusahaan Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang. Apa kaitan dia dengan kita? Dia adalah anggota unit 69 Komando, satu-satunya anggota polis yang masih berkhidmat yang menerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Dia adalah hero dalam peristiwa Al-Ma'unah dan dia terlibat dalam pelbagai bentuk operasi sama ada di hutan belantara, di bandar, di sepadan, di perairan. Dia pernah terlibat dalam op bersih. Dia menggeledah dan mematikan tidak kurang daripada 73 set jerangkak sama tengah hutan. Memang komando betul. Dia ada benda tu sayap terbang. Dia boleh terjun kepala dulu, kaki dulu. Macam-macam saya pun tak reti nak cerita. Komando lah cerita mudahnya komando. Sekarang dia adalah Timbalan Ketua Polis Negeri Pahang. Dan dia juga adalah hero dalam peristiwa Ops Subuh yang menyelusup masuk dalam kubu musuh dalam peristiwa Al-Ma'unah di Bukit Jenalik. Jadi kita akan bersama di minggu depan. Kita akan bawakan tajuk Islam dan Sifat Keberanian. Sebab budak-budak muda kita berani. Tapi berani tak bertempat. Bawa motor melerak apa semua tak betul. Kita nak channelkan keberanian itu berlawan dengan musuh. Ini kita betulkan. Dan satu lagi program 27 hari bulan. Masuk diary juga. Lepas maghrib hari Selasa. Ini program besar. Kita akan tausiah dalam program Majlis Ta'lim Darul Ma'mur. Bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, nanti kita akan wawarkan dari masa ke semasa. Pastikan temu janji tuan-tuan puan-puan bersama kami di Masjid Negeri. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan doa moga majlis diberkati. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka. Wal quwwata quwwatuka wa qudrata wa qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin.
Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.